وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للإنسان قوة الحياة، والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ووالاه. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم سهل لنا طريق الجنة وأدخلنا الجنة مع خير البرية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم آمنا في أوطاننا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم صيبا نافعا يا كريم. الحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam dan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Khabar semua? Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf di atas kelewatan apapun izin Allah. Dengan penurunan hujan rahmat ini, alhamdulillah berkat doa tuan-tuan, majlis ilmu kita teruskan pada malam yang ke-8 daripada bulan Jumadal Ula 1444 Hijri, pada siri Al-Khalaqah, kuliah motivasi Islam kita masuk yang ke-73 pada malam ini, yang mana menyambung kepada dua siri kita pada bulan lalu. Kita masih ataupun sedang membincangkan tentang syarat-syarat kesempurnaan taubat. Tidak begitu Syekh Hisham kita? Batuk pula dah. Baru nak tanya dah batuk dah. Baik. Jadi kita ingat balik pada siri yang lalu, siri 72, kita dah masuk syarat kesempurnaan taubat yang pertama sudah, iaitu orang bertaubat nasuha ini wajiblah ke atas dirinya untuk mempelajari ilmu agama, yakni ilmu fardu ain. Betul ya? Syarat yang kedua sudah belum, Hisham? Belum? Belum ya? Baru yang pertama ya? Boleh percaya ya?
Kita ambil gambar tu. Ada orang nak tengok berapa ramai ada. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Jadi pada malam ini kita menyambung ya saudara Zainuddin kita. Kita menyambung pengisian kita pada malam ini dengan syarat kesempurnaan taubat yang kedua. Yang kedua. Ya. Baiklah. Kita lihat apa sambungan daripada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Baik, dengan katanya dinaqal, dipindahkan kata Nabi ataupun meriwayatkan perkataan atau lisan Nabi yang berbunyi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man taba, dan orang yang bertaubat itu, maknanya taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang benar-benar. Dan orang yang bertaubat itu walam, tetapi dia tidak, itu makna walam, tetapi dia tidak, makna dia bertaubat tapi tidak apa? Yazdad, dia tidak menambah ataupun tidak berlaku penambahan fil ibadah, tidak bertambah ibadatnya. Ibadat ni kata lain amalan lah. Amalan kalau kata dalam konteks bertambah ini lebih menjurus kepada amalan sunat atau ibadat sunat yang begitu banyak. Dalam satu kitab susunan ulama yang mempunyai nasab keturunan dengan cucunda Nabi Sayyiduna Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan ulama ini ulama daripada Yaman, Hadhrul Maut, yang bermazhab Imam Syafi'i. Sekarang satu kitab dalam bab sembahyang saja. Dalam bab sembahyang saja maka dikumpulkan perkara-perkara yang sunnat related, yang ada kena mengena dengan sembahyang saja. Ada 500 perkara sunnat. 500. 500. Kita harap. Jadi nak ceritakan bahawa yang Nabi nyatakan ini, orang yang bertaubat tetapi tidak bertambah ibadatnya. Dan ibadat sini maknanya ibadat khusus. Ya. Kita yang kurang ni sebenarnya ibadat khusus. Walaupun ianya lebih kepada perkara sunnah. Sebab ada pemikiran dan kefahaman dalam masyarakat kita yang mempermain-mainkan bahasa, yang sunat itu
dia ambil faham bersunat. Sunat ni orang dulu kata apa, Saiful? Masuk Jawi. Masuk Rumi tak ada. Masuk Jawi. Jadi ada orang Melayu lagi dia kata bukan masuk Jawi, dia kata potong. Jadi dia faham bila sunat ni potong habis. Yang sunat pun maknanya dipotongnya perkara-perkara yang menjadi amalan tambahan yang warid daripada baginda Nabi SAW, yang warid daripada ulama-ulama mujtahid, ulama salaf. Masuk waktu dah. Masuk dah. Dah masuk. Dah. Okey, baik. Sikit lagi. Jadi bukan makna sunat ini kita potong. Itulah yang buruk namanya tu. Sunat dalam arti kata ibadah atau amalan ni kita tambah. Ya. Jadi orang yang bertaubat kata Nabi SAW, tapi dia tidak mahu menambah ibadatnya. Menambah ni bukan buat benda-benda yang bid'ah, bukan. Tetapi bila dikaitkan dengan perbincangan bid'ah hasanah, itu perkara yang ada perbincangan dalam ulama yang tidak menyalahi. Itu kita kena faham. Baru ini dua hari lepas perbincangan dengan Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan untuk pemegang tauliah untuk Negeri Sembilan. Saya pemegang tauliah Negeri Sembilan juga, Jains. Maka dibincangkan tentang perkara-perkara yang hubung kait dengan fatwa. Ya, bagi yang memberi fatwa dan bagi yang bertanya fatwa. Maka ulama dah tulis satu kitab. Kita hormat azan dulu insya-Allah. Minit lagi. Sebab khutbah Jumaat hari ni pun tajuk azan. Betul? Tajuk azan. Jadi nak ceritakan bahawa banyaklah tuntutan. Kalau kita perhatikan, kalau tak tidurlah khutbah Jumaat siang tadi, memang banyak ilmu kita dapat daripada khutbah Jumaat tadi. Azan dan hubung kait dengan tuntutan sembahyang. Ada satu lagi kandungan menarik daripada teks khutbah Jaiz tengah hari tadi, iaitu tuntutan kepada suami memberikan pengajaran agama fardu ain kepada isteri dan anak-anak. Tak kira teks. Tengok, cek balik teks khutbah. Tuntutan kepada suami mengajak isteri dan anak-anak perkara fardu ain. Baik, kita hormat azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung ya. Balik kepada sambungan hadis tadi. Dan orang yang bertaubat makna itu dan dia tidak menambah pada atau dalam ibadatnya, maknanya amalan yang fardu tak ada tambah, benda tu dah qata'i, dah diputuskan, tidak ada penambahan dalam ibadah fardu. Cuma ibadah fardu ni apa dia, sama ada lagi yang belum kita buat. Belum kita buat itu bermakna kemungkinan belum direzekikan kita buat. Contohnya menunaikan ibadah haji. Di situ ada dia punya kelonggaran ataupun ada dia punya syarat-syarat yang panjang lebar bila
kupas dalam tajuk atau aspek kemampuan. Orang ulama dah bincang dah, buat haji cepat ke, menangguhkan buat haji ke, semua dah bincang oleh ulama mujtahid. Tapi yang dikatakan bertambah ibadat ini tu Haji Azmi yang saya kasihi. Terima kasihlah tolong payungkan saya tadi. Rasa macam YB pula. Yang nak ceritakan bahawa yang dikatakan tidak bertambah ibadah hanya makna amalannya ni ibadat-ibadat sunat yang kita boleh buat. Tapi kita tak buat. Kita boleh buat tapi kita tak buat. Tak buat itu mungkin dalam kategori saja, kata Dr. Harundin. Pasal apa? Saja dia. Tak boleh buat. Tak ambil berat. 2 kali 5 lah tu. Saja dengan tak ambil berat tu 2 kali 5, 5 kali 2. Saudara Zainuddin. Sama je. Itu bahasa je. Dalam hati serupa je. Dia kata, saya bukan tak nak bagi isteri saya belajar. Dia kata. Tapi macam drama pula. Bila dah tak, awak sendiri tak boleh ajar isteri, awak tak ajak pula isteri belajar agama, dan awak tak benarkan pula isteri awak belajar agama, itu maknanya macam tak bagilah tu. Betul saya pesan pada suami-suami, tolonglah. Bila kita genggam tangan Pak Imam nikah Hisham contohnya, banyak kali kita genggam jam. Magnet tu jaga baik-baik. Genggam pengantin tu, takut dia punya badi dia tu pergi. Jangan main-main. Dia bukan COVID-19 aja menjangkit. Jaga baik. Jadi nak ceritakan bahawa bila dah genggam tangan Pak Imam tu, aku terima nikahnya si Fulanah binti Fulan dengan mas kahwinnya sekian, ada yang kata hutang lagi ke Syam? Tak ada apa barang hutang ke tak? Tunai. Begitu kan? Itu maknanya macam Bukit Uhud tu, tunggu nak kita pikul atas kita punya batu jemala kita. Tanggungjawab kita menerima seorang yang namanya isteri. Bukan tanggungjawab lepas ni nak pergi honeymoon je. Bukan tanggungjawab nak pastikan isteri mengandung dalam perancangan dia. Bukan tanggungjawab nak bubuh anak ni, bukan main lagi tanya sini, Google sana, buka buku 1001 nama Muslim. Lepas tu tahnik, lepas tu cuku, lepas tu cari sekolah agama. Bukan setakat itu. Itu pada anak, pada isteri macam mana? Kalau isteri sebelum dapat kita selaku imamnya, selaku suaminya, isteri ni boleh usrah sana, boleh dengar ceramah ini, boleh ikut kuliah muslimat. Tiba-tiba dapat kita sang suami ini, isteri kita tak pergi usrah, tak pergi kuliah muslimat, tak kita bawa ke masjid lama. Berdosa suami, jangan main-main. Dosa. Dah suami tak boleh hajar isteri. Fardu ain. Sebab suami pun ramai tak lepas fardu ain. Bawalah isteri belajar sama-sama ke masjid surau dan lain-lain program agama. Kalau ada program muslimat, dia nak belajar mengaji Quran, suruh dia pergi. Relakan dia, sebab bila isteri buat, InsyaAllah suami yang mengizinkan itu, suami pun dapat juga dia punya bahagian. Dengan itu kena faham. Jangan suami ni cemburu, itu cemburu buta tu. Isteri belajar Quran pun nak cemburu ke? Astaghfirullahalazim.
Sebab orang lelaki ni, minta maaf lah, saya pun seorang lelaki qawwam juga. Lebih kurang macam itulah. Lelaki qawwam ni makna lelaki yang boleh menjadi pengawal, penjaga pada keluarga, yang boleh jadi pemimpin kepada keluarga. Ini yang Jakim mau. Setiap suami ada ciri-ciri dalam Quran, lelaki qawwam, lelaki yang boleh memimpin. Bukan setakat lelaki yang boleh berkahwin. Til jannah bukan main lagi. Ingat syurga ni 50 sen ke? Sama ke? Jangan main-main, mahal syurga ni. Sebab tu tak payah suami nak cemburu tak pasal-pasal. Redakan isteri pergi belajar Quran ni Syam. Dah kalau suami tak boleh hajar isteri, kalau boleh hajar pun tak ada masa, redakan, relakan isteri pergi belajar Quran. Tak kira lah guru Quran tu lelaki ke, perempuan ke. Dalam program tu tak kira lah program tu untuk muslimat ke, muslimin dengan muslimat ke. Namanya belajar Quran, isteri kita pergi, kita relakan. Tak payah nak cemburu tak pasal-pasal. Suami patut lebih cemburu bila isteri tak tutup aurah, jumpa orang sana, jumpa orang sini, salam sana, salam sini. Tak begitu Tuan Syaiful kita. Tak mengangguk pun. Macam tu lah. Tu lelaki qawwam tu. Iya. Tak ada orang perempuan yang belajar fardu ain, dia mengadu dengan saya, Ustaz, suami saya tak izinkan saya belajar. Berat tu saya kata. Suami belajar ke? Suami pun tak belajar. Kalau sekarang ni tengok bola je. FWC. Tahu FWC? FIFA World Cup. Germany pun dah out. Spain pun dah out. Ustaz pun tahu. Tahu itu tak susah. Yang susah tahu baca Quran tu. Tahu World Cup pula susahnya, tak susah mana. Jadi tuan-tuan, ini kita kena faham. Sebab nak menambah amalan ni, dia kena ada ilmu. Dalam kita belajar fardu ain, walaupun nampaknya kita baca Quran, sebab kita nak berinteraksi dengan Quran. Selain daripada belajar dengan bertajwidnya, dengan fasahahnya, itu belum taranum qiraat lagi. Kita tadabbur juga isi Quran tu. Bila tadabbur isi Quran, dan kena pula ayat-ayat hukum. Ayat hukum tu ada tuntutan fardu, ayat hukum tu ada tuntutan sunat, maka di sana ada perkara-perkara yang hubung kait dengan amalan atau ibadah. Contohnya ibadah malam. Dihurai, contohnya mengingati Allah. Apakah tidak dengan mengingati Allah tu akan tenteram jiwa, kata Quran kan? Tatma'innul qulub. Apakah tidak dengan mengingati Allah tu akan tenteram, tenang jiwa. Dan tanda orang beriman ini, Quran juga cakap, bila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Jadi sebab itulah pentingnya kita mempelajari agama, namanya fardu ain, bertolak kepada syarat pertama dulu. Bila dah belajar agama, suami isteri belajar agama, atau suami sibuk bekerja cari rezeki, isteri tak bekerja atau isteri bekerja, bagi laluan pada dia belajar agama, anak-anak kita. Jangan kita sibuk dengan sekolah agama je. Tapi yang penting jiwa agama. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal lagi dah mengingatkan kepada umat dia dalam persoalan mencari pasangan hidup. Sama ada lelaki mencari seorang isteri ataupun isteri memilih seorang suami. Saya TV3 panggil dulu untuk siri Al-Kulliyah langsung daripada Stadium Bukit Jalil. Dulu TV3 ada buat program Jom Heboh.
Saya dipanggil salah satu tajuknya, berapa kali saya masuk TV, satu daripadanya tajuknya mencari jodoh. Dan sebelum masuk TV3 tu keluar dalam majalah Anis pun tajuknya mencari jodoh. Dan poin yang saya ketengahkan adalah poin yang Nabi sebut. Dalam mencari jodoh ni, nak cari yang cantik. Namanya apa? Rupawan. Silakan. Tak salah. Nak cari yang kaya. Namanya hartawan. Silakan. Nak cari yang keturunan, sama ada keturunannya baik atau keturunannya banyak anak, namanya apa? Bangsawan. Silakan. Islam tak larang. Tetapi Nabi kata, pilihlah yang beragama. Beragama. Walaupun bukan mesti dia disiplin belajar ilmu agama. Faham ya? Beragama ni jiwa dia, jiwa agama. Practically, kehidupan ni nampak agamanya. Bila kata belajar agama, belajar Quran, belajar fardu ain, dia tahu dia tidak sekolah agama lebih-lebih lagi. Dia tahu dia muda-muda dulu jarang pergi masjid surau. Sebab apa? Survival. Nak cari rezeki, nak cari ilmu sebelum tu. Sehingga masjid surau hanya kenalnya hari Jumaat dan 2 hari raya je. Kalau tambah lagi pun Haji Azmi bila ada orang akad nikah. Kalau tambah lagi pun kalau ada jenazah bawa ke masjid ke surau, pergilah dia. Tak begitu gini. Tambah lagi bila ada sembelih korban, pergilah dia. Betul. Habis-habis itulah 5-6 kali je kenal masjid surau, minta ampun, minta maaf. Dan kalau itulah corak perjalanan hidup kita once upon a time, apa salahnya sekarang dah berkeluarga, dapat seorang isteri dan beberapa orang anak, dan kita tidak melupakan kita punya 2 ayah dan 2 ibu. Apa dia? Namanya mertua. Itu juga ibu bapa kita yang masih hidup. Kalau mereka ni pula tinggal sebagai bapa tunggal atau ibu tunggal di rumah, dan kehidupannya pula jauh daripada adik-beradik yang lain, dan mereka pula uzur, rumah pula nampaknya begitu keuzuran juga rumah, kita juga wajib menyantuni ibu bapa kita atau ibu bapa mertua kita di kampung. Dengan cara kita bawa mereka bersama kita, kita bela mereka. Yang umur mereka ni pada adat tak ada lama mana pun. Nak kecapi hidup dunia ni, kita bela mereka. Rumah itu di kampung kita bela adik-beradik bagi kita maintain dia cukup. Tapi orang dalam rumah nama mak bapak atau mertua itu, kita santuni dia. Supaya di akhir kehidupannya, kata Nabi SAW, fil khawatim, hadis Nabi, penilaian seseorang itu dilihat kepada bagaimana kesudahan umur dia. Umur-umur akhir dia tu macam mana dia menghabiskannya. Maka ibu bapa kita sebagai tanda kasih sayang pada kita, selain pada sayang isteri dan anak-anak, kita pastikan pendidikan agama mereka itu secara langsung ini sepanjang hayat ni berterusan. Ibu bapa yang sudah tua ini juga kita pastikan tentatif akhir hayat mereka ni ada pengisian-pengisian keagamaan. Dibawa yang nama kita panggil orang tua, namanya ayah, ibu atau mertua ini, bawa mereka walaupun tidak kerap, tetapi dalam sebulan tak boleh tarik beberapa hari untuk mereka juga mendengar kuliah-kuliah agama. Soal mereka faham itu cerita lain. Orang pergi memancing tak pernah dia menganggap yang dia akan dapat ikan, tapi dia pergi juga memancing. Betul tak? Gitu juga dengan agama. Agama ni tuan-tuan perempuan ingat, yang dah duduk dengan agama ni faham semua ke?
Faham itu satu bonus. Tetapi yang penting duduk dulu. Duduk dulu. Meninjau-ninjau dulu. Ramai anak murid saya Al-Quran, dia kadang-kadang menyuruh balik tiang dulu. Tengok pada jauh saja. Quran tak bawa, apa tak bawa. Lepas tu mula duduk saf belakang. Kalau bunga tu kelopak ros, kelopak luar sekali. Tengok. Lepas tu mula pinjam Quran masjid. Sekarang dah jadi penceramah di Port Dickson mengajar Quran di masjid. Dia mesti bermula daripada langkah pertama perkara agama ni. Dan bila ini sudah faham, barulah dia akan nampak untuk menambah amalan-amalan sunat. Baru dia rasa masuk masjid, masuk surau, ada doa langkah kaki kanan. Baru dia tahu bila masuk masjid cari saf depan dulu. Baru dia tahu masuk masjid sembahyang sunat tahiyatul masjid dulu, lepas azan sembahyang qabliyah. Namanya sembahyang sunat rawatib. Tidak gitu habis. Habis ke tu? Orang Kelantan ke tu kan? Ada datang? Tak datang? Malam habis ke nama dia apa? Tak apa kan, dia jumpa saya lah tu. Tak apa. Jadi nak ceritakan bahawa amalan-amalan sunat ni kita nak tambah. Saya sampai lewat, saya habis lewat lah sikit Jazmi. Nanti kan orang komplain pula. Sebelum tuan-tuan dapat dosa kering basah-basah ni. Tak kira lah pukul berapa pun. Tuan tunggulah, saya nak balik. Dan nak ceritakan kalau saya datang, memang saya datang lambat, saya balik awal kan, tuan-tuan dapat dosa, tuan-tuan mengumpat saya datang lambat, balik cepat. Sebelum tuan-tuan buat dosa, baik saya bagi tuan-tuan jangan buat dosa. Saya habis lewat sikit sebab saya sampai lewat. Bukan saja-saja. Tak apa. Tuan Zainuddin duduk dia diam. Jangan potong angin saya tengah berceramah. Duduk dia diam dulu. Okey. Gurau-gurau sikit tak apa kan. Nama Zainuddin ni memang boleh bergurau. Tapi tak boleh lebih-lebih. Nak ceritakan bahawa bila kita dah faham agama, barulah datang apa dia? Nak baca surah Al-Mulk tiap-tiap malam lepas Isyak. Tapi nak baca Al-Mulk, dia kena ada previous knowledge. Pengetahuan lalu. Namanya ilmu tajwid. Namanya ilmu fasahah. Walaupun fasahah ni payah. Waqaf ibtidak ni. Kalaulah previous knowledge kita punya asas baca Quran pun tak berapa nak boleh, bacalah Al-Mulk yang 30 ayat tu pun ke laut. Dengung ke mana, panjang pendek ke mana, tebal nipis ke mana, waqaf ibtidak ke mana. Jadi nak menambah amalan, walaupun nampak baca Quran tu setengah orang kata baca tak apa, tak baca pun tak apa. Jawablah macam tu. Kau nak tengok dalam kubur nanti menyesal tak habis-habis. Ketika hidup jangan baca Quran. Ketika hidup suami tak mau belajar Quran, isteri tak mau belajar Quran. Kau nak menyesal dalam kubur nanti, tengok orang lain Quran layan dalam kubur tu dengan layanan istimewa VVIP kepada orang yang belajar Quran ini. Jadi tengoklah. Itulah masih hidup ni, jadi suami belajar Quran. Jadi suami yang suka keluarga belajar Quran. Jadi isteri yang anak-anak tengok umi dia baca Quran di rumah. Jadi isteri yang suka belajar Quran. Bukan saja-saja nak keluar rumah. Ini kita kena faham sebagai suami. Ya. Jadi tuan-tuan, itu baru nak baca surah Al-Mulk. Nak baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Tak kira lah malam Jumaat ataupun hari Jumaat kan. Tajwid juga. Al-Kahfi lagi panjang 110 ayat. Walaupun paling tidak Nabi suruh baca 10 ayat yang pertama.
dalam kita mendepani fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Baca surah Al-Kahfi. Kalau dah baca Quran pun tak betul, dengung panjang pendek tak betul, walaupun 10 ayat salah, tetap salah. Baca Quran jangan main-main. Dia ada lahan jali, dia ada lahan khafi, ada kesalahan yang nyata, hukumnya haram. Adalah kesalahan yang tersembunyi. Dua pendapat. Satu kata haram, satu kata makruh tanzih. Tetap salah is salah. Jadi kalau tak belajar baca Quran suami pun tak apa, nak belajar Quran isteri tak belajar Quran, nak baca Quran betul macam mana? Memanglah baca Quran ni bak kata tuan guru saya almarhum ayahanda Tuan Guru Tan Sri Datuk Hassan Az-Zahari, semua orang kenal. Saya 9 tahun belajar tajwid dengan almarhum. Tajwid. Nak ceritakan bahawa dia kata satu huruf dia kata daripada 10 pahala boleh menjangkau kepada 700 pahala. Satu huruf. Satu huruf. Apakah ianya semudah itu kalau tidak kita melalui ranjau dan onak dalam kita mempelajari ilmu membaca Quran. Kesukaran-kesukaran yang dilalui, masa-masa sukar yang dilalui ketika belajar Quran, ini semua Allah ambil kira belaka. Dan Nabi kata manjadda wajada, siapa usaha sungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkannya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Begitu juga dengan wirid-wirid. Sebab saya sedang mensyarahkan apa ni? Motivasi Islam ni tentang syarat kesempurnaan taubat. Dia mesti menambah amalan dia. Kita nak menambah wirid-wirid contohnya. Kita kena ada ilmu. Bukan boleh main baca begitu aja. Kita nak baca Al-Maqsurat. Iaitu satu tariqat yang sahih daripada baginda Nabi SAW yang disusun oleh Al-Allamah Al-Marhum Al-Syahid Hasan Al-Banna Al-Misri. Namanya Al-Maqsurat. Nak baca lepas subuh ke yang surah ke kubra ke, nak baca lepas asar yang surah ke kubra, nak baca Al-Maqsurat, dia kandungan dia Quran dan doa-doa yang warid pada Nabi. Still namanya wirid ataupun aurat ataupun tarikat, orang kata bacaan yang sahih ini, dia mesti ada ilmu agama. Kalau tak belajar, tak duduk dekat dengan ilmu agama, lebih-lebih lagi basic needs dia ialah tahu baca Quran. Macam mana nak baca Al-Maqsurat? Macam mana nak baca Al-Mulk? Macam mana nak baca Al-Kahfi? Macam mana nak baca 83 ayat surah Yasin, walaupun itu very familiar amongst the Malays. Yasin. Tak boleh. Orang baca ittabi'u, dia baca attabi'u. Dah lah salah, kuat pula. Salahnya tu. Surah terang bersuluh pula. Salah tu. Orang dengar ada. Bila itu tak belajar, datang masjid surau semayang berjemaah, itu satu hal. Tapi bila awak fiqah, awak jahil, awak semayang dalam satu saf semayang berjemaah, awak baca Fatihah, orang yang baca Fatihah secara sir ketika imam baca jahar, dia taraf dia kalau dia baca kuat, mula-mula dia taraf harus. Nombor 2 dia taraf makruh. Nombor 3 dia taraf haram. Bila baca tu mengganggu orang kiri kanan. Kenapa jadi macam itu? Asasnya ilmu agama. Nak tambah benda-benda ni ilmu agama. Nak wirid contohnya. Wirid ni bukan setakat jenis wirid yang kita nak baca. Datang Nabi sebagai petunjuk kepada kita, sebagai nur kata Quran, ya, kepada kita.
Datang Nabi bukan setakat nak memberitahu dalam hadis baginda ataupun asar yang sahabat dengar Nabi cakap, sahabat tengok Nabi buat bacaan-bacaan tertentu, tapi ada bacaan-bacaan itu yang Nabi minta umat dia baca dengan bilangan-bilangan yang tertentu. Contohnya untuk subuh dengan maghrib tadi, disunatkan kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam ya? 10 kali. Subuh, maghrib. 3 lagi waktu, nak baca 3 kali pun tak apa. Tapi subuh, maghrib, 10 kali. Kemudian Allahumma ajirna minan nar. Subuh, maghrib, 7 kali. 3 waktu lagi boleh baca 3 kali. Nampak tu? Jenis wirid, bilangan wirid. Tetapi yang lebih penting bagaimana bacaan wirid tu. Sebab apa yang dikira di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dibuat dengan betul perlaksanaan atau dipanggil kaifiat ataupun hai'ah, tata caranya. Kalau kita baca 10 kali pun Hisham, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, salah juga. Wahdahu ni hu tu panjang. Dia balik pada tajwid juga. Itu namanya Saiful mad silah qasirah. Wahdahu 2 harakat. Wahdahu la syarikalah. Saya dengar ada imam-imam dia baca 1 harakat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Salah baca macam itu. Nampak tak betapa pentingnya belajar Quran? Belajar Quran ni ada tempat-tempat dia bagi tempoh masa, betul tak? Sekarang ada beberapa masjid buat program pengisian Quran dan lain-lain. Alhamdulillah, tempat kita Selangor khususnya banyak masjid-masjid besar mengadakan program sijil secara berkala hujung-hujung minggu kan. Ada sijil, ada tempoh. Katalah ambil satu program ni, belajarnya tiap-tiap hujung minggu selama 1 tahun. Lepas tu masuk periksa dapat sijil. Yes. Termasuk belajar Quran. Dia ada sistem yang mana ditentukan tempoh. Setahun atau 2 tahun. Ya, masuk kelas apa semua dapat sijil. Ada convocation jadi. Baik. Tetapi ada sistem yang tidak menentukan tempoh. Ada Quran juga. Saya dengan Tan Sri Hasan tak disebut pun berapa tahun kena belajar dengan dia. Yang penting datang belajar Syam. Selagi tak habis belajarlah. Saya dengan Tok Fergau saya di Kelantan, Qari Kelantan yang terkenal. Tak pernah disebut pun belajar dengan aku ni 5 tahun. Tak ada. Belajarlah, duduklah mengaji. Lepas subuh mengaji, lepas asar mengaji, lepas maghrib mengaji, lepas isyak sampai pukul 1:30 pagi. Dekat Serambi Masjid di Bekalan Cepu. Mengaji dengan Tok Fergau. Tak ada sebut. Sebab ada sistem dia, ada silibus. Itu yang ada jangka masa. Ada sistem yang tak ada silibus. Tetapi silibus itu ada. Tempohnya tidak menentu. Faham tak ni? Tok Fergau mengaji Quran di Makkah dengan Mesir 20 tahun. 20 tahun. Bukan 3 tahun ambil degree macam di Azhar. Tak, 20 tahun. Dia pada pagi sampai malam mengaji dekat Masjidil Haram. Jumpa syekh-syekh Qurra di Mesir tu, qari-qari utama. Itu lebih hebat daripada mengaji di Universiti Azhar. Sebab ini memang Qurra betul. Itu tuan guru kita dulu.
Yang orang sekarang tak mampu dan tak ada rezeki dah dapat macam itu. Keadaan-keadaan belajar agama, belajar Quran. Sebab itulah bila kita belajar benda-benda macam ni, dia bukan setakat nak informasi. Oh, wiridnya, zikirnya begini. Oh, bacanya berapa kali. Baca tu kena betul. Tu ilmunya. Dia bukan takat nak tahu fadilat, kelebihan, keutamaan. Kaifiatnya, tata caranya mesti betul. Dan benda macam ni tidak ada cara lain melainkan secara talaqqi wal musyafahah. Pergi menghadap guru, ambil daripada mulut guru. Tu. Dan bila kita tahu benda-benda macam ni, barulah betul. Kita nak wirid pun betul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak? Mana nak wasal, mana nak waqaf, mana panjang, mana pendek. Cuba kalau tak belajar. Dia basicnya Quran, tuan-tuan. Dan basic kepada Quran ini, apa dia? Tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Nampak tak? Tapi kalau itu tak belajar, orang dulu, benda-benda ini sebab tu Tok Guru kata apa? Dia kata, mesti dapat ijazah dari guru. Ni nak ijazah lah ni, doa ni nampak pendek kan? Ijazah. Dalam TikTok, itu tak ijazah. Dulu baru-baru ni, havoc. Riuh satu Malaysia. Konon-kononnya doa makan yang kita baca sebelum ni, salah. Macam-macam TikTok keluar. Ramai nak jadi ustaz TikTok. Bagi tahulah doanya patut begini. Tapi tak keluar pula teks doanya. Hanya TikTok cakap macam tu je. Dia kalau belajar macam ni, nampak tulisnya, baca betulnya, tahu maknanya, talaqinya, baru diijazahkan. Kalau tidak, kita dengar orang wirid nak tambah amalan jazmi. Ilahana ya Rabbuna, ilahana ya Rabbana, anta maulana, subhanallah. Sebelah. Kalau dapat sebelah. Lelah. Kebar. Baca dia elok kesalahan. Dah gitu. Allah takbir. Apa ni doa iftitah. Baca lah ini elok. Nak tambah pun. Ya. Kita nak doa. Doa ni kata Tok Guru, biarlah kita tambah doa kita biar ada versi-versi. Kalau musim hujan je ni, automatik imam dia akan baca doa hujan turun. Kalau musim Covid, automatik ada doa mengelak pada coronavirus. Waktu pilihan raya, automatik kita baca doa memilih pemimpin yang Allah redai. Itu nama versions doa. Jadi baca tu, dia kena belajar. Nak tambah-tambah benda-benda macam ni, dia bukan boleh tambah macam tambah nasi je. Dia kena belajar. Jadi maknanya, tuan-tuan, balik kepada cerita. Orang yang bertaubat ini, kata Nabi SAW, hendaklah dia menambah ibadatnya. Jadi kita tambahlah. Semayang rawatib tu, kita paling tidak berapa rakaat? 10 rakaat. Jangan tinggal. Atau paling tidak 12 rakaat. Imam Syafi'i semayang rawatib tahu berapa rakaat? Imam Syafi'i yang kita ikut konon-kononnya, katalah ikut mazhab Imam Syafi'i. Kentut batal, sentuh perempuan batal. Bukan pandai lagi. Tanya dia Imam Syafi'i semayang rawatib berapa rakaat? Lebih pada 30 rakaat. Yang muakkad pun Imam Syafi'i buat, yang ghairu muakkad pun Imam Syafi'i buat. Jumlah qabliyah ba'diyah Imam Syafi'i buat 30 lebih rakaat sehari semalam. Ya kita nak tambah, kalau boleh maintain yang 10 dengan 12 ni pun dah 1000 rahmat dah. Kalau boleh lepas semayang ni, astaghfirullahalazim,
Jangan tinggal 3 kali. Paling tidak 1000 rahmat lah. Kalau boleh. Ni benda-benda macam ni. Fatihah itu kalau boleh jangan sekali-kali tinggal a'udzubillah atau ta'awuz atau isti'azah, sebab sunnat menurut mazhab Syafi'i setiap kali kita baca Fatihah dalam semayang ke, bacaan jahar ke, bacaan sir ke, dalam doa selamat ke, bila-bila sekalipun baca Fatihah, sunnat baca sir perlahan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ilmu ni bukan mesti kena pergi UIA baru dapat. Bukan mesti UKM yang baru konvu ni, UITM yang baru konvu. Bukan mesti nak pergi universiti Yarmouk, Jordan baru dapat. Bukan mesti nak balik Azhar baru nak tahu benda, tak. Di sini pun kita boleh dapat. Jadi yang penting apa dia? Suami belajar ilmu agama, isteri belajar ilmu agama. Suami tak boleh ajar isteri, suruh isteri belajar. Atau sama-sama bawa isteri. Atau hantar isteri pergi belajar. Itu caranya. Kadang-kadang kita ni lebih pada anak. Tetapi orang yang melahirkan anak kita lupa isteri kita. Macam mana isteri kita ni pandai benar. Dahlah kita tak berapa pandai benar. Isteri pun tak berapa pandai benar ilmu agama ni. Habis sampai bila kita nak pandai? Nak tunggu pencen. Ada orang kata saya pun lepas pencen nak pergi masjid. Tak ada juga. Dia buat part time pula. MLM. Direct selling. Dah jual itu, jual ini. Sibuk sana kemari. Jadi bila nak sibuk di tangga-tangga masjid, tanda surau ni. Untuk duduk dengan kuliah ni. Sebab itulah kuliah motivasi Islam ni. Kita persembahkan ke tengah masyarakat. Supaya ada sedikit cubitan untuk kesedaran. Betapa pentingnya kita sama-sama satu keluarga. Ya. Untuk kita menyantuni ilmu-ilmu agama ni, insya-Allah. Jadi kalau orang yang bertaubat ini tidak menambah amalannya, okey, kita tutup apa kata Nabi. Falaisa bitaib. Maka belum dikatakan orang itu orang yang bertaubat. Wal'iyazubillah. Jangan main-main. Walaupun nampaknya sunat, yang sunat itu juga tanda kita bertaubat bila kita boleh tambah. Tambah ni mana kita istiqamah buat. Istiqamah pun. Contohnya kalau baca doa makan yang viral baru-baru ni, kita tambahlah doa makan tu bagi sempurna yang memang dah sempurna. Selama ni Syekh Zainuddin baca doa makan macam mana? Sekarang saya tanya awak. Tadi awak tanya saya. Doa makan awak belajar baca apa? Tu je. 10 minit aja. Makan banyak. Doa pendek. Oh, sikit juga Oh, gitu ya. Ya ke ni? Tak apa. Jadi kalau sebelum ni kita baca Allahumma barik lana. Cuma kadang-kadang dia baca Allahumma barik lana bismillah pun tak bunyi. Tu salahnya. Lepas ni cuba kita mula apa-apa pekerjaan baik, kata Nabi, supaya tak putus keberkatan, basmalah dulu. Biar berbunyi lah bismillah tu. Jangan macam bomoh. Apa? Baca elok tak boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Saya nak jawab TikTok tu yang duk petikaikan doa makan. Ikut yang kedua. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. 2. Ini doa makan. Tak kira lah mengadap makanan ke nak menyuap. Ini doa makan. Yang ketiga, ayat Quran.
wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. 3. Yang keempat, nak kata doa makan tu, bismillahi wa ala barakatillah. Itu yang dia bising tu. Baca 4 tu, baru nampak kita menambah dari sudut amalan. Menambah. Dan nak tambah amalan lagi, kita tengok doa malam ni. Tengok di papan putih tu. Fokus sana Syekh Saiful. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sedang bicara tajuk taubat. Tengok doa yang seiring dengan ni, doa taubat. Apa maknanya? Ya Allah, terimalah taubat ke atas kami. Ya Allah, terimalah taubat ke atas kami. Taubat yang bagaimana? Taubatan nasuha. Iaitu taubat yang bersungguh-sungguh. Kita minta supaya taubat yang kita lakukan ini adalah taubat nasuha. Kita mohon kepada Allah agar terima taubat ini. Dan itu doanya. Ingat, doa ni senjata orang beriman, kata Nabi. Perlaksanaannya untuk merealisasikan taubat, apa yang kita bincang tadi. Tambahkan amalan-amalan sunnat. Itu syarat kedua. Syarat pertama apa dia? Untuk tambah ni mesti ada ilmu agama. Jadi dia ada continuity, ada kesinambungan semua ini. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ajaznakum, saya ijazahkan kepada tuan-tuan semua doa ini untuk diamalkan. Kongsi dengan keluarga, kongsi dengan grup, ya. Maka tuan-tuan jawab, qabiltu ijazah. Ikut. Qabiltu ijazah. Itu tuan-tuan guru pondok ajar dulu tu. Aku terima ijazah tersebut. Tuan-tuan guru pondok dulu, Masya Allah, hebat ilmu mereka. Ya, hebat. Sehingga kan bila dia mengajar kita nak taklid mazhab fiqh, dia ajar apa kalimah-kalimah yang kita nak lafazkan. Sampai macam itu. Universiti tak ajar benda ni. Tapi tok guru pondok dia ajar benda ni. Sehingga kan kita nak bersahur, kitab tak ajar, tapi tuan guru dia ajar sebelum bersahur apa nak baca. Allah. Sebab itu walaupun kita menyantuni ulama-ulama luar datang ke negara kita, jangan sampai kita mengenepikan tuan-tuan guru pondok kita dulu. Ingat, alimnya orang-orang sekarang ni dengan tarbiyah ulama-ulama pondok kita dulu. Yang ada top up kemudian ni sebagai pengkayaan. Namun jangan sampai kita buang apa yang telah diajar oleh tuan-tuan guru dulu, kerana kita mendapat seolah-olah satu arus baharu dalam memahami peribadatan dalam apa juga segi, insya-Allah. Jadi itu sajalah untuk malam ni. Ampun maaf saya ambil masa lebih sikit sebab saya sampai lambat tadi. Jadi itu saja yang baik daripada Allah, silap nama saya sendiri. Sihat tubuh badan, panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa Sabtu yang kedua sekali lagi untuk menambah ataupun menyambung tajuk ini lagi. Datanglah ramai-ramai. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الله أعلم. Terima kasih.